Selamat datang ke video panduan pengurusan risiko dan peluang. Mari kita memahami prinsip-prinsip dan amalan penting yang dapat membantu mengenal pasti, menilai, mengurangkan dan memanfaatkan risiko serta mengetahui proses kawalan risiko dan peluang di Kolej Komuniti Selanda. Sama ada anda seorang individu, pelaksana, pensyarah, staf dalam organisasi, memahami pengurusan risiko adalah penting untuk mencapai kejayaan yang mapan. Jadi, mari kita mulakan. Pengurusan risiko dan peluang di kolej adalah untuk memenuhi keperluan pensijilan Sistem Pengurusan Kualiti MSISO 9001-2015 dalam klausa 6.1 iaitu tindakan menyatakan risiko dan peluang. Selain itu, ia juga penting ke arah amalan risk-based thinking di kalangan warga kolej. Mari kita fahami klausa 6.1, tindakan menyatakan risiko dan peluang. Apabila merancang untuk sistem pengurusan kualiti, organisasi hendaklah mempertimbangkan isu yang disebut dalam 4.1 dan keperluan yang disebut dalam 4.2 dan menentukan risiko dan peluang yang perlu dinyatakan untuk memberi jaminan bahawa sistem pengurusan kualiti boleh mencapai hasil yang dimaksudkan, meningkatkan kesan yang diingini, mencegah atau mengurangkan kesan yang tidak diingini dan mencapai penambahbaikan. Oleh itu, organisasi hendaklah merancang tindakan menyatakan risiko dan bagaimana cara untuk mengintegrasikan dan melaksanakan tindakan itu ke dalam proses sistem pengurusan kualiti dan menilai keberkesanan tindakan itu. Tindakan yang diambil untuk menyatakan risiko dan peluang hendaklah setimpal dengan kesan yang mungkin wujud terhadap keakuran produk dan perkhidmatan. Untuk mencapai organisasi yang mempunyai pemikiran berdasarkan risiko, warga KKSL perlu menilai sesuatu risiko ketika menetapkan proses, kawalan dan penambahbaikan dalam sistem pengurusan kualiti. Proses pengurusan risiko terdiri daripada beberapa langkah utama yang membentuk pendekatan sistematik dalam mengendalikan risiko dan peluang. Mari kita bahagikannya. Langkah pertama adalah mengenal pasti risiko yang berpotensi mempengaruhi objektif, visi, misi dan KPI organisasi anda. Ini melibatkan menganalisis faktor dalaman dan luaran secara terperinci yang boleh menjadi ancaman atau peluang. Contohnya, gangguan kepada keselamatan, gangguan teknologi, perubahan peraturan, persaingan dan perubahan dalam keutamaan pelanggan, iaitu di kalangan pelajar, pensyarah, pihak berkepentingan kolej dan lain-lain. Setelah risiko dikenal pasti, ia perlu dinilai dari segi kemungkinan berlakunya dan impak potensi. Langkah ini mengutamakan contohnya risiko dengan impak tinggi dan kemungkinan sederhana ataupun risiko dengan impak rendah dan sebagainya. Seterusnya, mengurangkan risiko. Pengurangan melibatkan pelaksanaan strategi untuk mengurangkan kemungkinan atau impak risiko yang dikenal pasti. Ini boleh dilakukan melalui pelbagai langkah seperti mengelak risiko, memindahkan risiko, mengurangkan risiko atau menerima risiko. Contohnya, melaksanakan langkah-langkah keselamatan yang kukuh, mencipta rancangan alternatif atau mendapat pelindungan insurans. Dan akhirnya, memantau dan mengawal risiko. Pengurusan risiko adalah satu proses berterusan. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa memantau dan mengawal risiko. Risiko boleh ditaktifkan sebagai kemungkinan berlakunya sesuatu peristiwa yang boleh memberi impak terhadap objektif sama ada secara positif ataupun negatif.
Dengan kata lain, risiko adalah sebahagian daripada setiap keputusan yang kita buat dan adalah tugas kita untuk menguruskannya secara berkesan. Contoh risiko ialah kebarangkalian berlakunya sesuatu kerosakan, kecederaan, kerugian atau kejadian negatif dan impaknya sekiranya berlaku sesuatu peristiwa yang negatif. Apakah maksud peluang? Peluang boleh ditakrifkan sebagai sesuatu kejadian atau peristiwa yang memberi impak positif kepada pencapaian atau objektif sesebuah organisasi. Stakeholder dalam pengurusan risiko dan peluang adalah individu atau kumpulan yang mempunyai kepentingan atau terjejas oleh hasil proses pengurusan risiko. Mereka memainkan peranan penting dalam pengenalpastian, penilaian, pengurangan dan pemanfaatan risiko dan peluang. Pihak berkepentingan boleh berbeza bergantung pada konteks. Berikut adalah beberapa contoh stakeholder dan kepentingan mereka terhadap organisasi. Pertama, pelajar. Pelajar atau juga pelanggan adalah pengguna atau penerima manfaat produk, perkhidmatan atau projek. Memahami keperluan dan harapan mereka adalah penting dalam mengenal pasti dan mengurangkan risiko yang mungkin mempengaruhi kepuasan pelanggan. Selain itu, mengenali peluang yang sejajar dengan keutamaan pelanggan dapat memberikan kelebihan kompetitif. Kedua, pekerja iaitu staf akademik dan bukan akademik. Pekerja sering berada di garisan hadapan operasi harian dan terjejas secara langsung oleh risiko dan peluang. Peranan mereka penting dalam mengenal pasti dan melaporkan risiko yang berpotensi serta memanfaatkan peluang dalam peranan masing-masing. Seterusnya, pihak berkuasa pengawal seliaan. Pihak berkuasa pengawal seliaan seperti Badan Sirim, MQA dan MBOT menetapkan piawan dan panduan untuk pelbagai industri. Pematuhan terhadap peraturan adalah penting untuk mengelakkan akibat undang-undang dan kewangan. Melibatkan pihak berkuasa pengawal seliaan sebagai pihak berkepentingan memastikan pematuhan kepada undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Komuniti dan masyarakat. Organisasi beroperasi dalam komuniti dan masyarakat yang lebih besar. Tindakan mereka boleh memberi impak sosial, alam sekitar dan reputasi. Melibatkan diri dengan komuniti dan mempertimbangkan kebimbangan mereka membantu membina kepercayaan dan mengekalkan imej yang positif. Rakan industri dan pesaing beroperasi dalam ruang pasaran yang sama dan menghadapi risiko dan peluang yang serupa. Memantau trend industri dan berkongsi pengetahuan dapat membantu mengenal pasti risiko yang muncul dan memanfaatkan peluang bersama. Keterlibatan pemangku kepentingan adalah penting kerana ia memastikan pemahaman menyeluruh tentang risiko dan peluang yang dihadapi oleh organisasi. Perspektif dan kepakaran mereka yang pelbagai menyumbang kepada pengambilan keputusan yang lebih berinformasi, pengurangan risiko yang berkesan dan keupayaan untuk memanfaatkan keadaan yang menguntungkan. Pelibatan stakeholder juga mendorong kejelasan, kerjasama dan meningkatkan kejayaan dan kelestarian keseluruhan organisasi. Berikut merupakan senarai bahagian yang terlibat dengan kawalan risiko dan peluang di Kolej Komuniti Selanda. Bahagian pentadbiran, Jabatan Akademik dan Pendidikan Berterusan, Unit Kualiti, Unit Pengambilan, Unit Kolaborasi dan Keusahawanan, Unit Peperiksaan, Unit Latihan Staf, Unit Pengurusan Maklumat dan Korporat dan bahagian AM. Pengurusan risiko dan peluang di Kolej Komuniti Selanda adalah berpandukan kepada dokumen prosedur kualiti berkoding KKSL PKPI 03. Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan risiko dan peluang yang dilaksanakan bagi menangani sebarang risiko yang wujud di dalam sistem pengurusan kualiti. Ini adalah carta alih proses pengurusan risiko dan peluang. Mari kita lihat satu persatu.
Langkah pertama dalam proses kawalan risiko dan peluang adalah penilaian risiko. Ini melibatkan mengenal pasti dan menilai risiko yang mungkin mempengaruhi objektif dan operasi Kolej Komuniti Selanda. Mari kita lihat langkah-langkah yang terlibat. Pertama, mengenal pasti risiko. Wakil unit, wakil program ataupun mana-mana kaki tangan kolej perlu mengenal pasti risiko yang ada. Ini termasuk mengidentifikasi peristiwa yang mungkin berlaku dan memiliki potensi untuk memberi impak negatif kepada organisasi. Antara contoh adalah risiko kebakaran, risiko kewangan, risiko reputasi, risiko keselamatan dan sebagainya. Setelah risiko dikenal pasti, langkah seterusnya adalah menilai risiko tersebut. Ini melibatkan penilaian terhadap kemungkinan berlakunya risiko dan kesan yang mungkin timbul. Contohnya, menilai risiko berdasarkan skala berkemungkinan dan kesan seperti risiko yang sangat mungkin berlaku dengan kesan yang serius, risiko yang jarang berlaku dengan kesan yang ringan dan sebagainya. Seterusnya, anda perlu melihat mengutamakan risiko yang mana. Dalam penilaian risiko, penting untuk mengutamakan risiko berdasarkan kepentingannya. Ini membantu organisasi dalam menyusun tindakan mitigasi dengan cara yang paling efektif. Contoh, risiko yang tinggi memiliki kesan yang tinggi dan kemungkinan tinggi menjadi keutamaan. Seperti contoh, risiko keselamatan di Kolej Komuniti Selanda. Manakala, sekiranya risiko dengan kesan yang rendah dan berkemungkinan keutamaan adalah lebih rendah. Setelah risiko dinilai, tiba saatnya untuk menyediakan pelan perancangan strategi kawalan risiko yang efektif. Mari kita lihat langkah-langkahnya. Strategi pertama, pencegahan risiko. Kita perlu mengambil langkah-langkah untuk mencegah risiko daripada terjadi sepenuhnya. Ini melibatkan mengenali punca risiko dan mengambil tindakan untuk mengurangkan kemungkinan kejadian tersebut. Contoh, melaksanakan prosedur keselamatan yang ketat, menjalankan penyelenggaraan dan pemeriksaan berkala dan melaksanakan pengawasan yang ketat. Strategi yang kedua, pengurangan risiko. Apabila risiko tidak dapat dielakkan sepenuhnya, tindakan pengurangan risiko perlu diambil. Ini melibat mengurangkan kemungkinan berlakunya risiko atau mengurangkan kesannya jika risiko tersebut terjadi. Terdapat beberapa strategi yang boleh digunakan seperti contoh menginstal sistem kebakaran yang canggih, menyediakan pelatih keselamatan kepada pekerja, mengamalkan prosedur backup data yang teratur dan menguruskan persediaan untuk mengurangkan risiko pasukan. Strategi kawalan yang ketiga, pemindahan risiko. Kadang-kadang risiko tidak dapat dikawal sepenuhnya ataupun dikurangkan oleh organisasi. Dalam kes ini, pemindahan risiko adalah langkah yang diambil untuk memindahkan risiko kepada pihak ketiga. Contohnya, membeli polisi insurans yang sesuai untuk melindungi risiko organisasi dalam kewangan dan sebagainya. Dan strategi kawalan yang terakhir, penerimaan risiko. Dalam beberapa keadaan, risiko mungkin diterima tanpa langkah pengawalan. Ini berlaku bila risiko adalah dalam lingkungan yang dapat diterima dan memberi manfaat yang dijangkakan lebih besar daripada kemungkinan risiko tersebut. Contohnya mengambil risiko dalam memasuki pasaran baru untuk memperluas pasaran atau mengambil risiko dalam memperkenalkan produk baru untuk memenuhi keperluan pelanggan yang berkembang.
Perancangan risiko dan peluang boleh dilaksanakan dengan melengkapkan borang PI 03/L1 yang boleh diperolehi daripada Pegawai Risiko dan Peluang. Borang yang telah lengkap boleh diserahkan kepada penyelaras risiko dan peluang. Penyelaras akan mengisi nombor kod risiko di dalam borang risiko dan peluang dan mendaftarkan kod di dalam log sinarai risiko dan peluang. Satu salinan borang pendaftaran risiko akan disimpan oleh penyelaras risiko dan borang asal akan dikembalikan kepada pendaftar untuk diambil tindakan bagi mengawal risiko tersebut. Langkah seterusnya, apabila wakil unit, wakil program atau individu telah menerima borang pendaftaran, mereka perlu melaksanakan tindakan mengikut perancangan tindakan. Pemantauan perlu dilaksanakan dan status pelaksanaan direkodkan dari masa ke semasa. Seterusnya, setelah tindakan diambil, individu perlu membuat analisis semula bagi tahap risiko sekarang setelah selesai pelaksanaan tindakan-tindakan. Hasil tindakan dan status perlu dikemaskini dalam borang pendaftaran dan diserahkan kepada penyelaras risiko dan peluang. Sekiranya tindakan tidak berkesan, keputusan perlu diambil sama ada proses atau prosedur perlu pindaan dan kod risiko baru perlu didaftar. Akhirnya, penyelaras akan menyediakan analisis bagi risiko dan peluang dan status risiko dan peluang akan dilaporkan di dalam mesyuarat kajian semula pengurusan Kolej Komuniti Selanda. Itulah proses kawalan risiko dan peluang yang penting dalam pengurusan organisasi. Dengan mengenal pasti, menilai dan mengawal risiko serta memanfaatkan peluang, organisasi dapat memastikan keselamatan, kesinambungan dan kejayaan jangka panjang. Ingatlah bahawa proses ini adalah berterusan dan memerlukan pemantauan serta penyesuaian secara berkala dengan melibatkan pihak berkepentingan yang relevan, menerapkan strategi pengawalan yang tepat dan adaptasi dengan perubahan dalam persekitaran, organisasi akan dapat menghadapi cabaran dengan lebih baik dan meraih peluang yang ada. Terima kasih kerana menyertai kami dalam video ini. Saya harap anda telah mendapat pemahaman yang lebih baik mengenai proses kawalan risiko dan peluang. Jangan ragu untuk menghubungi kami jika anda mempunyai sebarang soalan. Selamat berjaya dalam pengurusan risiko dan peluang anda.